Saya bangga Alhamdulillah kerana sekurang-kurangnya ada substantif ya, hal-hal yang pokok yang telah dipersetujui ya, dan dilaksanakan, seperti mana gas kuasa di negeri telah diluluskan dan undang-undang di peringkat negeri pun telah diserahkan. Hal yang saya fikir tidak begitu rumit tapi mengambil masa yang panjang. Begitu juga kuasa bidang elektrik. Bidang elektrik kita setuju dia efektif, berkesan, bermula 1 Januari 2024. Jadi semuanya serah kepada negeri. Kemudian apa dia prinsip perjanjian MA 63 ini? Iaitu yang termeterai semasa penubuhan Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Maka itu adalah istilah teknikal tentang kedudukan negeri dan wilayah, kerana Semenanjung itu negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu dan Sabah serta Sarawak. Itu tentunya saya akan kemukakan pandangan kerana melibatkan perlembagaan dan perbatasan. Maka pandangan Raja-Raja Melayu itu penting sebelum dikemukakan untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Kabinet. Tetapi walaupun nama itu belum dirubah, tetapi status itu harus jelas ya. Bahawa status dalam perjanjian yang dipersetujui adalah Semenanjung Tanah Melayu satu entiti, Sabah satu entiti dan Sarawak. Sebab itu umpamanya kita persekutuan tentang kedudukan nama Premier untuk membedakan dengan Ketua Menteri atau Menteri Besar. Kemudian yang telah saya umumkan juga iaitu tentang pelaksanaan projek. Apa rasional kita luluskan atau putuskan supaya projek-projek di bawah 50 juta dikendalikan sepenuhnya oleh kerajaan negeri di bawah JKR negeri? Sebab pengalaman menunjukkan bahawa pelaksanaan di peringkat pusat dan negeri itu mengambil masa dan ada yang tidak dapat dibelanjakan. Jadi cabaran bagi negeri sekarang ialah mempesatkan pelaksanaan projek-projek di bawah 50 juta ringgit. Dan ini boleh dilakukan segera. Pemantauan dari segi peraturan kewangan itu akan dipatuhi seperti biasa ya. Yang kedua, apakah had 50 juta? Saya telah beritahu dan maklumkan kepada Premier dan Ketua Menteri, iaitu sekiranya ini dalam lancar, saya tidak ada masalah untuk meningkatkan jumlah had ceiling 50 tu kepada jumlah yang lebih. Ini isu pelubusan tanah. Kan sejak 70-an selepas terbentuknya Malaysia, kerajaan persekutuan melalui pendidikan, kesihatan dalam negeri itu mengambil tanah ya, yang diserahkan dengan kos yang sangat rendah kerana ini tanah untuk kepentingan awam. Tetapi dilihat daripada 70 dan 80-an ada tanah-tanah yang tidak dilaksanakan projek itu. Mungkin tanah tidak sesuai, mungkin peruntukan tidak ada, walaupun masuk dalam perancangan Malaysia. Baik, ini juga terpakai. Saya tidak mahu kata khusus untuk Sabah dan Sarawak kerana ini juga terpakai di Semenanjung. Saya semasa mewakili Perkhidmatan Papua ada kes begitu, Port Dickson begitu dan Tambun begitu. Tetapi untuk Sabah dan Sarawak, dan saya ingat kalau diluluskan, dia terpakai bagi seluruh negara. Walaupun yang paling tegas mendesak adalah Premier Sarawak ya. Tetapi keuntungannya itu tentu akan terpakai untuk semua. Dan saya fikir ini suatu yang munasabah. Umpamanya dimohon tahun 80, diluluskan tahun 81. Sekarang 2022 belum ada pelaksanaan, ada perancangan umum. Maka oleh demikian kita bagi tempoh 3 bulan untuk tetap ada kepastian. Kalau benar tidak ada sekolah yang akan dibangunkan dan tidak ada peruntukan, maka tanah tersebut harus diserahkan kembali kepada negeri dengan harga asal. Dan mungkin saya kata Kementerian Kewangan tetapkan kos dari segi itu saja, tetapi tidak munasabah untuk kita minta berdasarkan penilaian tanah itu sekarang ya. Tanah itu diserahkan dengan suatu kepentingan awam, sekolah dan sebagainya. Pada hari ini saya telah melantik wakil Kerajaan Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri. Ini diminta agak lama. Jadi dalam mesyuarat terakhir yang bersama dengan jawatankuasa persiapan mesyuarat hari ini, saya kata apa masalahnya. Jadi saya tidak fikir ini soal teknikal kecil saja. Kalau ada kekosongan, Sabah telah pun ada wakil, tetapi bukan wakil yang diusulkan oleh kerajaan negeri. Tetapi saya ingat biarlah keadaan ini berlaku dulu sebelum ada perubahan dan tidak ada kekosongan. Tapi ada kekosongan atas kuasa Menteri Kewangan, maka saya telah melantik Setiausaha Kewangan Sarawak berkuasa hari ini sebagai ahli lembaga
hasil dalam negeri. Ini satu lembaga yang sangat penting dan syaratnya profesionalisme, pengalaman dan tentunya Setiausaha Kewangan Sarawak itu punya kelayakan untuk kedua-dua pertimbangan tersebut, dan ini akan membantu lembaga hasil dalam negeri. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Jokowi Indonesia, dibicarakan tentang IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, itu berdekatan dengan sempadan Sarawak dan sebagainya di Sabah. Maka kita telah putuskan untuk memberi peruntukan tambahan bagi penyediaan custom, CIQ, sempadan dari segi keselamatan dan meningkatkan upaya kedua-duanya. Custom, CIQ dan immigration, CIQ sebenarnya, dan keselamatan, polis dan pimpinan tentera, dan ketiganya prasarana asas di jalan raya. Kerana kita tidak patut dilihat terlalu taif. Kementerian Keuangan telah memberi kelulusan awal RM1 bilion untuk sempadan ini, untuk memulakan kerja-kerja dalam tempoh segera. Sekarang ini bonus yang diberikan oleh kerajaan negeri itu tertakluk pada cukai, tapi atas desakan yang saya bikin bersabar. Jadi sementara makan dengan dengar lagu-lagu, Premier telah asap terus isu ini, tapi saya fikir bersabar. Jadi bonus itu tidak tinggi. Jadi oleh itu bonus akan dikecualikan dari cukai. Dan ini terpakai atas usul Premier, itu akan terpakai untuk semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri. Jadi walaupun dicadangkan untuk Sarawak, tapi ini terpakai untuk semua pejabat awam di negara kita. Satu perkara yang agak rumit yang telah lama dibincangkan dan saya telah beritahu kepada Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak untuk diselesaikan ialah soal pemberian khas perkara 112D dalam perlembagaan. Ini maknanya tiap tahun ikut perjanjian MA 63, satu ada pemberian khas. Tetapi saya teliti, saya bukan orang Sarawak atau Sabah, dan isteri saya pun bukan dari Sabah dan Sarawak. Tetapi kita kadang bila kita kena lihat dari segi yang munasabah dan adil. Ya, semangat pemberian ini ialah melihat kepada kedudukan Sabah dan Sarawak semasa pembentukan Malaysia yang relatif lebih mundur ke belakang. Maka pimpinan kita pada ketika itu, termasuk terutama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj almarhum, mengatakan harus ada peruntukan ini 112D. Tetapi perbincangan dan perundingan pada satu ketika bertahun-tahun Sarawak hanya diberi RM16 juta. Dan tentunya saya selaku Menteri Kewangan tidak fikir ini satu jumlah yang bersama. Untuk beri yang terlalu tinggi pun tidak mampu. Kerana dalam 112D itu disebut satu peruntukan berdasarkan beberapa ukuran, tapi tertakluk kepada keupayaan ekonomi, keuangan, persekutuan. Jadi untuk peringkat awal, Premier menekankan satu peraturan, kaedah, biar kita tetapkan formula atau kaedah yang jelas. Okay? Dan saya setuju dan mesyuarat tadi bersetuju formula yang jelas. Tapi peringkat awal ini kita beri sekitar dari 16 juta itu naik sekitar RM300 juta sebagai suatu sumbangan, tetapi ini tertakluk kepada formula tetapkan. Apa kebijaksanaan formula? Mana jangan kita terikat dengan 300 juta itu. 300 juta itu kerana kedudukan keuangan yang terbatas dan harus diperinci, terus saya sebut dicerakin supaya formula itu boleh diterima pakai. Jadi alhamdulillah kita tengok satu, kalau saya lihat bukan masalah saya pengusi kan, tetapi kalau lihat semua percubaan mesyuarat ini dengan kehadiran dan dukungan Premier dan Ketua Menteri dan TPM selaku pengusi jentera teknikal, itu telah menghasilkan satu keputusan yang baik. Kerana bagi saya, tugas saya sebagai PM di antara hasrat saya ialah untuk memberikan suatu semangat baru, semangat kesatuan rakyat Malaysia ini. I would like to take this opportunity at the back. Silakan. Tolong ringkas. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Iskandar. I'm a legal practitioner. Regarding resetting the economy, I have to go straight to the point. What the PM10 has done by executing the Malaysia Agreement 1963 is actually resetting the economy.
from PM1 until PM9, no one has actually was very serious, were very serious in implementing, in honoring the agreement. I'm talking about my area, law, legal. Why does a legal practitioner need a special permission to go to Sarawak court, to appear in Sabah court, to handle only a single case? Every time we need to be given a permission, we need immigration permit. What is this? But Thank you, Encik Iskandar. yes, as compared to the Sabahan, the Sarawakian, the legal practitioner, they are free. They Alright. can come and set. So can we improve on this? In addition to honoring what are the rights of Sabahan, Sarawakian, but can we balance it out? If we have to amend a bit the agreement, can we do that? These are resetting. Right, the- right. the I'm sure relation. the panelists got Thank the you. question. So sorry Yes. for being a bit personal about this is my area. I need to do this every time I have case there. Thank you. I Assalamualaikum. think that there's always two sides of the same coin. You know, that is the perspective from us in Semenanjung. But obviously, if we are in Sabah and Sarawak, the perspective is different. The perspective is that everything has been so lopsided that, you know, we in Sabah and Sarawak feel that they have not caught up with development. Kan? So as much as it is a political question, because of course you can always go and negotiate and negotiate and negotiate. But at least from the economic perspective, I think you know, the spillover from what we are trying to do to make it more equitable, eventually, hopefully, builds and close the gap so much so that I think the Sabah and Sarawak and the Semenanjung see as a whole economic unit without having to say this is my territory and my economic cake and that's yours. And it is a process. I still, same like everyone else, you know, I still have to, in fact, I was still banned in only, you know, when I was in Sarawak last Friday, it's only at the airport they realized that despite being a minister now, I'm still banned in Sarawak. But they very quickly removed the ban lah. But I think, Iskandar, I think hopefully it is a process that we close as much economically because it's economic in nature to a certain extent. The origin of it was economic in nature. So once it feels more equitable to the Sabah and Sarawak, I think it's a lot easier to talk about renegotiating or allowing a more free flow of professionals between Sabah, Sarawak and Semenanjung. Pardon me, YB. We are not setting up the office there. Just a single case from time to time. I think that Sorry, is sorry, answered, that's and it. to be fair, we Yes. distributed. We have had 5. Yes. Yes, I leave We had back 6. 6 already. Yes. Okay, I I leave think it that's back a to fair you. number. Right. That marks the end of the question and answer session. For those